Okey, Assalamualaikum dan selamat petang Rahman dan juga Ifah. Macam mana sihat? Waalaikumsalam. Okey, jadi sepanjang 3 minggu kita memegang akaun social media bagi berita dimensi, kita menyelia. Pada pandangan awak berdua, berita manakah yang menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian pengikut untuk membaca berita tersebut? Bagi saya sendiri sebagai penyelia untuk social media untuk 3 minggu berturut-turut ini, saya dapat rasakan berita yang paling memberikan impak yang terlalu tinggi ataupun memberikan satu gambaran kepada pembaca untuk membaca berita itu sehingga ke akhir adalah lembu mengancam nyawa penduduk dan keselamatan itu sendiri yang dibawakan oleh saudari Marcella. Betul. Kamu Ifah? Ya, saya pun setuju. Perkara ni dia comel kita nampak lembu-lembu ni banyak tapi dia serius. Sebenarnya kalau kita tengok kan, kita tengok kepada tajuk, kita tengok kepada posting kita di media sosial, perkara ni kalau orang yang first time dia nampak macam lucu, nampak macam kelakar, tapi sebenarnya perkara ni serius. Serius berlaku di kawasan tersebut. Sebab itu orang macam tertanya-tanya tau, macam serius lah, lembu masuk pasar, lembu masuk rumah, apa jadi tu lepas tu? Dia jadi macam tu. Kan? Tetapi begitulah sebenarnya kehidupan mereka yang berada di Sabah. Seperti mana kita tahu saudari Marcella itu sendiri membuat berita daripada Sabah. Jadi sebegitulah kehidupan mereka harian yang hidup orang kata boleh dikatakan ber-backgroundkan ataupun bersama-sama lembu itu sendiri. Seterusnya Ifah, berita mana selain daripada berita lembu masuk rumah dan juga pasar tu? Yang menarik perhatian Ifah, berita pasal Kota Belud, banjir di Kota Belud tu. Sebab berita yang juga daripada saudari Marcella bukan? Betul. Daripada saudari Marcella lagi. Dia mengenai banjir di mana aduan telah dibuat kerana banjir ni dia sering berlaku sebab oleh gempa bumi pada tahun 2015. So orang dah bagi aduan kerana banjir sering berlaku, tapi sampai sekarang kerajaan masih tak ambil drastik lagi perihal tentang ni. Padahal ialah amat meruncingkan kerana banjir tu telah menyebabkan lopak-lopak air. Apa pendapat Encik Rahman? Betul. Saya bersependapat dengan saudari Ifah. Kerana bagi saya isu banjir ini telah lama berlaku di Sabah. Sepatutnya ataupun sewajarnya kerajaan negeri Sabah itu sendiri harus menangani masalah ini supaya benda ini tidak berleluasa lagi ataupun tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk menangani masalah banjir ini sendiri. Kalau kita nampak daripada berita yang saudari Marcella kongsikan itu sendiri, kita dapat lihat lopak-lopak air yang berada di jalan, infrastruktur yang berada di jalan itu sendiri akan rosak ketika banjir itu akan berlaku dalam jangka masa yang panjang itu sendiri. Dan seperti mana yang saya menyelia untuk 3 minggu ini, berita tentang Sabah itu juga mendapat rating yang tertinggi di media sosial kita, sama ada Facebook, Twitter maupun Instagram. Kita berjaya benar. information ini. Betul. Itu yang saya rasakan. Dan apa yang saya dapat konklusikan daripada 3 minggu saya bersama anda menjadi penyelia untuk social media, berita-berita di Sabah menjadi tarikan yang sangat tinggi. Okey, jadi saya rasalah sepanjang 3 minggu kita menguruskan social media ni, boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, faktanya semua berita yang dihasilkan oleh wartawan kita sebenarnya sangat menarik. Betul, kita dari diversity boleh dikatakan. Kalau kita lihat balik di berita dimensi, ada yang mengatakan macam mana nak jadi seorang thrifter, macam mana nak makan, belajar makanan Kelantan. Makanan Kelantan, lepas tu pasal haiwan peliharaan. Saya rasa macam isu-isu yang berbeza dan sangat menarik. Betul, kita dalam masa sama, begitulah seperti kata berita dimensi, di mana dimensi, pelbagai dimensi kita cuba masuk dan untuk menyampaikan information kepada para pembaca. Jadi kita pun dah tahu seperti mana yang kita sendiri update berita dimensi kita dari Twitter itu sendiri. Jadi apakah berita-berita trending sepanjang minggu lepas ataupun minggu ini di laman web Twitter itu sendiri? Bagi saudari Ifah, bagaimana anda?
yang saya sangat perasan sekarang di mana COVID-19 kan kita under PKPB. Berita yang gembira lah juga bagi para rakyat Malaysia di mana PKPB telah zon merah telah bertukar menjadi zon hijau, antaranya Negeri Perlis, Kedah, Pahang, Melaka dan Johor sebahagiannya, dan ada 1-2 saja yang masih zon merah. Itu ada antara achievement yang bagus saya rasa untuk keep on positivity dan teruskan berjuang melawan COVID-19. Jadi saya rasa setakat ini sajalah borak dimensi kita pada hari ini, dan untuk kali ini semoga borak dimensi yang akan datang membincangkan isu yang lebih panas daripada ini. Lebih menarik. Ya, Lebih tertarik. betul. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum juga. Bye.